Setiap amalan tu dia perlu kepada niat. Apa niat kita? Termasuk sembahyang kita pagi ni, apa niat kita? Salli fardhu subhi, ada niat dia. Mengaji ada niat dia. Puasa ada niat dia. Nah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi seseorang itu apa yang dia niat. Ha? Apa yang dia niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanjatkan bersyukuran kita kehadrat Allah Tabaraka wa Ta'ala Jalla Jalaluh, di mana dengan izin berkenan taufik hidayah redha wal inayah Tabaraka wa Ta'ala pada pagi ini tuan-tuan di bulan Julai, Jumaat di minggu yang keempat bagi bulan Julai ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita bercuti panjang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dan mudah-mudahan lepas ni tak ada cuti panjang lah. Kalau panjang pintu batu dua tak apalah, batu dua di depan masjid. Mudah-mudahan tidak ada dipanggil second wave ke apa, gelombang kedua yang sangat menakut dan memeriahkan kita dengan pengalaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita redha dengan ujian yang menimpa kepada seluruh, khususnya pada umat Islam di seluruh dunia, dengan hati yang terbuka, dengan penuh redha, dengan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tadi saya main masjid Tok Imam, Ustaz pun kena beratok juga, ada mereka tak bagi saya beratok, Ustaz nak jadi imam pagi ni, lepas tu nak pengkuliah, takkan nak kena beratok. Saya kata tak apa, jangan takut masjid tak ramai. Beratok masjid ke ramai, kan? Tak sama dengan beratok kat Simat, tak sama beratok dengan apa nama hypermarket, supermarket, tidak. Pasal masjid memang tempat orang tak ramai, jangan takut. Jadi kalau beratok pun tak lama. Faham tak tu? Sebab tu
di awal-awal penularan COVID dulu, mula-mula masa sebelum bulan 3 lah, masa bulan 1, bulan 2, masa tu ada kes kan, tak banyak kes minoriti terpencil kan. Bila ada pasien-pasien ni pesakit jumpa doktor bagi tips lah bagaimana nak memutuskan rantaian ataupun nak mengelakkan jangkitan COVID ni kan. Doktor bagi tips apa? Doktor kata jangan pergi tempat orang ramai. Tu saja. Lepas tu yang pasien ni tanya, tempat orang tak ramai tak mana? Masjid surau. Masjid surau confirm orang tak ramai, betul Imam. Lepas tu saya kata beratuk pun tak apa saya tak. Kalau panjang lah saya tak beratuk lah. Tapi pasal saya tahu memang masjid surau memang tak ramai. Sebelum COVID wa imma lepas COVID macam balah tu lah. Sebalah tu juga kan. Lebih kurang. Jangan takut. Jadi rupanya tu Imam, mari masjid ni bukan selamat dunia, bukan selamat akhirat saja, dunia pun selamat no. Cikgu lagi. No. Kita mari masjid ni dulu kita kata selamat akhirat. Pasal apa selamat akhirat? No, takut terbakar api neraka. Rupanya lah ni tak. Mari masjid tempat orang tak ramai, tempat tu yang selamat daripada COVID insya-Allah. Rupanya lah ni yang boleh sebut kesimpulan dia, mari masjid ni bukan selamat akhirat, dunia pun selamat sebab di masjid tempat orang tak ramai. Sebab kita punya tip untuk selamat daripada COVID, jangan pergi tempat orang ramai. Ingat tu kata kunci dia. Jangan pergi tempat orang ramai. Mana? Masjid surau. Masjid surau. Baik, pagi ni kita nak sambung perbincangan kita berkaitan dengan hadis yang pertama, terjemahan kita hadis 40 ni, yang ulasan dia memang agak panjang berkaitan dengan innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertama berkaitan dengan niat. Berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amalan tu dia berperlu kepada niat. Setiap amalan tu dia perlu kepada niat. Apa niat kita? Termasuk sembahyang kita pagi ni, apa niat kita? Salli fardhu subhi, ada niat dia. Mengaji ada niat dia. Puasa ada niat dia. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi seseorang itu apa yang dia niat. Apa yang dia niat. Maka di dalam peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada kluster lah. Kumpulan-kumpulan pertama ni yang bersama-sama dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada beberapa orang yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang yang berhijrah dia bukan kerana Allah dan bukan kerana Rasul. Hijrahnya ke Madinah itu, keberangkatannya ke Madinah itu bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul. Di antaranya sebagiannya berhijrah kerana nak menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Jadi dengan lelaki ini digelarkan sebagai muhajir Ummu Qais. Penghijrah, orang yang berhijrah kerana Ummu Qais maka digelar sebagai muhajir Ummu Qais. Kerana Ummu Qais tu kata, kalau anak nikah dengan aku, hang kena hijrah sekali. Kalau tak, bye bye, goodbye. Saya cari hero lain di Madinah. Banyak hero-hero yang handsome. Di Madinah hidung macam-macam harap kan. Dia kata tak boleh, mana boleh kan, ngorak lama dah kan, bercan lama dah, akhirnya diikut sekali. Jadi sebab tu Nabi memang memberi peringatan kepada para sahabat dan juga kepada kita supaya kita berhati-hati dalam kita melaksanakan niat kita ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam tajuk kecil ni, muka surat 65, tajuk kecil dia apa? Sebab-sebab yang merosakkan amal. Tajuk begini. Saya baca laju sikit lah. Bagi tak ni terbaik. Kuliah pula subuh. Baik. Di antara sebab-sebab yang merosakkan amal seseorang ialah perasaan kehairanan dan perasaan kekaguman dengan amalnya. Kita panggil ujub lalu. Kita panggil ujub. Dia bangga diri, dia perasan diri, dia seronok. Dulu motor SS, ingat tak? Ada motor SS, Yamaha SS lah, shock sendiri. Hang tu SS lah. Mana ada SS? Aku ni Honda Cup SS.
doa aku tak beli, duk kata pun nak beli. Dia tak tahu kawan tu beli dia. Syok sendiri lah. Orang tak puji, dia puji siap lah. Saya ni kadang-kadang bahasa diri saya, kadang-kadang aku ni kemah juga. Tu kalau dia kata, tak kata duduk dalam. Itu penyakit hati dia. Salah satu daripada penyakit hati iaitu al-ujub. Ujub ni dia pasal. Aku ni, dia seorang tambah duduk depan cermin handsome juga. Padahal hidung tu kembang macam hidung pun jambu ayam je. Hidung betul jambu ayam. Tapi sekali-sekali tengok mancur juga, tengok ke tepi. Tengok dia tepi nampak mancur, tengok ke depan jambu ayam. Allah. Saya kalau tengok ke tepi hidung saya Ustaz nampak mancung. Kan? Tapi bila tengok ke depan, muka pecah terus dah. Itu kan? Dia ada puasa. So sedap, ilmu banyak. Puasa paling rajin, paling jangan. Sebab tu Sayyidatina Aisyah bila ditanya kepada dia, bilakah masa manusia itu berada dalam keadaan melakukan kejahatan? Bila masa manusia itu buat jahat, berada dalam kejahatan, dia jawab apa? Bila mana manusia itu dirasa diri dia yang paling baik. Bila mana, ketika mana dia rasa diri dia melakukan kebaikan, ketika itulah sebenarnya dia sedang melakukan kejahatan dengan Allah. Kita rasa kita tengok, baik aku tengok orang ini baik, aku ini mari subuh, mari aku baik. Ketika merasa kebaikan itulah, ketika itulah kata Sayyidatina Aisyah, sebenarnya kita berada dalam kejahatan, sedang melakukan kejahatan, dan jahat adab kita kerana dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul tadi perasan tak boleh. Buat baik betul memang kena baik, tapi jangan perasan kita baik. Satu lagi penyakit masyarakat kita, suka menghukum orang, judgmentally, judge orang. Suka judge orang, hukum orang. Nu tak betul, ni tak betul. Nu gagal, sini gagal. Nu tak elok, sini tak elok, sana tak elok. Nu tak kena, ni tak kena. Banyak dalam masyarakat kita. Hari-hari subuh-subuh sepi hukum orang siap. Judgmental orang, dijudge orang. Nah, sana rosak, sini rosak. Puak tu punah, puak ni punah. Punah ranah puak-puak ni. Suka hari-hari duduk di mulut dia. Maka Nabi kata, idza qala rajul idza halakan nasu fa huwa ahlukum. Kalaulah seseorang tu disuka kata halakan nas, depa tu rosak, depa tu jahanam, depa tak terpakai, sebenarnya hang lah yang paling rosak. Hak sebenarnya hang yang paling rosak di kalangan depa. Suka sangat dihukum orang. Nah, tapi hadis ni umum kalau kita tengok secara asas macam tu. Fahaman kita, maknanya Nabi tak galakkan kita dalam duk menghukum orang. Faham? Kecuali dalam hadis tu kalau kita tengok uraian dia, kecuali memang dalam kajian kita, dalam siasatan kita memang ternyata mereka itu melakukan kerosakan, kefasadan dan kefasikan, itu tak apa. Terutama bagi pihak-pihak berkuasa yang berautoriti, tu imam ke, kan, PBT ke, ahli majlis ke, polis ke dan sebagainya, itu pihak-pihak yang berautoriti. Yang perlu ada dia punya tindakan-tindakan, pelan tindakan mereka dalam nak membendung gejala-gejala yang berlaku di dalam masyarakat kita. Itu tak ada masalah. Jangan tuan-tuan faham kata maknanya dia secara mutlak tak boleh kata langsung tak. Bila dalam dapatan kajian dan hasil kajian itu menunjukkan memang depa itu rosak, maka perlu ada pelan tindakan dia lah. Itu tak ada masalah. Tapi kalau semua saja-saja tak ada kerja tu imam, tak ada kerja, empat tu memang jahanam, empat tu suka semua. Fa wa ahlakuhum, hang paling rosak di kalangan dia. Boleh tuan-tuan? Saya derah sikit pasal tengok Leno. Pak Leno. Derah sikit lah. Baik. Itu ujub. Dia kata rosak amalan tu bila seseorang tu rasa heran diri, kagum dengan amalnya. Dan yang kedua apa? Dan perasaan kesombongan dengan melakukannya. Melakukan satu amal dalam keadaan sombong. Sombong tu dipanggil takabbur. Dalam sebuah hadis riwayat daripada At-Tabarani, Abu Hakim dan Abu Daud daripada Abu Hurairah, al-kibru man batar al-haqqa wa ghamatan nas. Sombong tu, kesombongan tu apa? Ialah mereka yang
Man batal al-haqqa, orang yang menolak kebenaran. Melayu kata apa? Orang yang tak boleh terima kebenaran. Hang tu tak boleh terima kebenaran, hang tu takabur. Betul? Tu makna takabur. Dalam Melayu kita. Takabur dengan mana orang yang tak boleh terima kebenaran, hakikat. Hakikat hang ni bukan alim. Hang ni perlu mengaji. Aku tak payah. Hang sikit-sikit mengaji, aku tak apa. Saya pun dulu dia tak mengaji pun. Tak boleh terang mana pun. Itu sombong. Nah, tak erti terang mana pun dalam kerja buat urusan kita kemasyarakatan. Tak pandai pun dia kata pandai, itu sombong. Dia tak menerima kebenaran bahawa dia itu tak pandai. Faham? Nah, al-kibru man batar al-haqqa wa ghamata an-nas, dan menghina manusia. Suka hina manusia, dia tengok dia lebih tinggi. Tengok aku. Tengok aku. Saya tak ada buat kerja lagu tu, tuan-tuan saya. Oh, tu mana? Cakap dengan penuh kesombongan, dengan nadanya, dengan reaksinya, dengan riaknya, gayanya, action dia, aksi dia, menunjukkan kata dia seorang yang ada sifatnya itu ada unsur-unsur riak dan takabur. Boleh faham? Nah, man batarul haqqa wa amatan nasa. Nah, hadis riwayat Tabrani, Abu Hakim dan Daud, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia kata, ini semua ni riak, takabur, ujub boleh menghilangkan dan merosakkan amalan-amalan yang kita letih dia buat. Kam min sa'imin laysa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa yang tak dapat daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Dia panggil apa? Puasa perut. Puasa perut. Mulut tak puasa, mata tak puasa. Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau setakat puasa perut, Tuhan kata kamu tak jaga mulut kamu daripada berkata perkara-perkara yang sia-sia, nista, dusta ketika berpuasa. Maka Tuhan kata, Tuhan tak perlulah puasa yang sekadar kamu meninggalkan makan dan minum. Tak ada apa, tak ada makna apa. Falaysa lillahi hajah. Tuhan tak ada keperluan. Tapi kalau puasa hanya jaga mata, hang puasa daripada sesama hanya jaga tangan, hanya jaga lidah, Tuhan perlukan puasa. Tuhan nak. Puasa lagu tu Tuhan nak. Main-main. Wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamih illa al-ashar. Berapa ramai orang yang menghidupkan malam dengan ibadah, berqiyamul lail, tak dapat apa-apa daripada qiyamnya melainkan letih menjaga malam. Kita takut. Pasal apa? Disebabkan ujub, sum'ah dia, riak dia, takabur dia. Semalam ribut semalam angin kuat. Dia kata, hang sedap. Aku sedap. Of course aku sedap. Hang sedap. Bukan hang letih kata tidur kerja kontrak. Aku sedap. Aku masa tu nak bangkit mayang tahajud lah. Tahajud. Oh, semuanya tahajud dia jauh lah. Ke mana tahajud? Oi, tak tinggal. Oh, tu tengok kata. Dia betul. Pakai kod pula. Aku lah tu. Kawan saya nama Mat juga lah. Jangan rosak habis. Abang semalam waktu ribut tu aku jaga pakai kencing sudah lah. Biar abang dah habis semayang. Abang habis semayang. Ada cerita sikit. Orang semayang, abang kencing. Aku bangkit kencing sudah lah. Memang nak kencing sebelum semayang mana? Kencing dulu. Kita tidur. Tapi nak cerita juga, nak related sikit. Nak relate sikit juga. Kaitkan sikit kata, aku bangkit tengah duduk semayang tu. Kan? Alhamdulillah lah witir 11 rakaat tiap-tiap malam. Masa tu dapat rakaat 10 dah. Oi. 10 dah. Ada juga. Saya alhamdulillah Ustaz, saya tarawih tahun ni berapa tahun 3 kali khatam. Saya tak tanya pun. Dalam hati lah, tak tanya pun, tapi nak cerita. Tapi secara asasnya kalau nak cerita, kalau kita menggunakan konsep tahadduts bin ni'mah, semata nak cerita nikmat Allah tak ada masalah. Bukan ada perasaan apa saja nak kongsi, sharing, sekadar sharing boleh. Nak share. Saya alhamdulillah walaupun masa Covid ni dulu tak dapat Ramadan sekali khatam, tapi alhamdulillah trip ni bila Covid banyak baca Quran. Alhamdulillah Ustaz saya puasa. Dia sekadar nak share. Bukan ada unsur-unsur apa. Tak.
Dia panggil tahadduts bin ni'am. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ingat surah apa? Surah apa? فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Surah apa? Surah Duha, surah Duha. Hujung tu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kata Allah, ceritalah dengan nikmat Tuhanmu, nikmat Tuhanmu tu fahaddits, cerita boleh cerita. Ni konsep tahadduts dipanggil, boleh. Tapi jangan ada unsur-unsur riya, ada niat lain. Nama itu tak elok. Tengok bila aku cerita, lepas aku cerita boleh respect aku tak cerita aku pengajian mana universiti, dia tak respect dengan aku orang kampung. Dia tengok aku sebelah mata pun tak mau. Bila aku cerita abang, aku cerita dia abang, dia pun belanja, dia pun nampak ada. Itu banyak dalam masyarakat kita. Tak apalah, Allah tak angkat kita, tak apa. Allah tak angkat. Manusia tak angkat kita, tak apa. Nah, kita tak hebat di mata manusia, tak ada masalah. Tak ada ugi terang mana. Tak ada ugi terang mana. Asalkan kita tu hebat di mata Allah, itu yang paling penting. Di mana? Kita nak hebat di mata Allah, bukan mata manusia. Hebat di mata manusia nak buat apa? Paling-paling belanja minum, makan biar awak habis. Kita tak apa. Tapi hebat di mata Allah, tempat kita di mana? Kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Tu syurga firdaus bila mana Allah redha dengan kita. Tengok mana? Tu perasaan ini merosakkan serta memusnahkan keikhlasan amal. Bagaimanapun elok dan sempurna pada zahir, walaupun elok zahir, pada zahir nampak begul dan kemas dah, tak ada cacat celah, tapi sebenarnya dalaman dia sudah rosak disebabkan riya, ujub dan takabur dan sebagainya. Selain perasaan tersebut, ada lagi perasaan yang paling membahayakan, yang menjahanamkan amal. Apa dia? Yaitu perasaan riya. Riya, nunjuk-nunjuk. Suka menunjuk-nunjuk. Nunjuk tengok hari ni. Ini kita subuh ni lama tak semai jemaah. Dia buat kat bini dia. Sani dia pakai tapau pula. Sani dia pakai tapau pula. Tak imam kata tapau pula. Tak dapat sembahyang Jumaat, tak apa, ramai yang seronok. Rupanya ramai yang seronok tak boleh mari Jumaat. Bukan hak yang berduka cita tak apa ramai, hak sedih. Banyak seronok. Boleh tak minta ada temu tak tulis surat kat Menteri Agama dia. Boleh tak fatwa tak boleh sembahyang Jumaat diteruskan sampai bila-bila. Ada pendapat khilaf. Kalau ada khilaf boleh. Seronok rupanya ramai seronok tak mari Jumaat. Bila tak dapat kupon ke kad pun seronok. Orang bagi kad pun dia tak tambah bagi orang lain. Tu dia. Tu dalil dia. Dia seronok. Dah biasa Ustaz tak main Jumaat jadi seronok pula. Relax tidur waktu tu. Ni gilir ni. Dapat bagi kad lah. Kad giliran. Tak apa. Bagi kat paling. Rupanya seronok. Tak main Jumaat. Kalau boleh fatwa tak main Jumaat tu, kalau boleh sampai bila-bila. Kalau boleh tu. Kalau ada khilaf mazhab pun ada. Boleh kan tak mau main Jumaat sampai bila-bila? Boleh. Kena tidur depan masjid ke? Tidur tepi tu. Tu. Tidur depan masjid di bawah. Boleh. Tidur sampai bila-bila. Tu ni. Jadi riak ni asas dia apa? Amalan dia nak tunjuk ke orang. Saya korban tu, masjid berapa? Masjid 10. Masjid saya 20. Tengok kita kena tunjuk ke orang. Kata masjid kita paling aktif di Kedah. Masjid Langkawi saja dapat, mana boleh tak? Masjid Temoyong kata, pengurusan terbaik negeri Kedah. Masjid Temoyong, tempat saya kuliah.
Ada juga program di situ. Program di situ di Masjid Temoyong bulanan ataupun di Pojibuta. Di Temoyong urusan terbaik semua lah, dari segi semua segi, urusan jenazah, urusan infak semua lah. Nak yatim miskin, ibu tunggal diuruskan oleh masjid terbaik di Kedah, Masjid Temoyong. Tapi sekarang kita kena kekalkan momentum kita, performance kita, supaya orang nawaitu kita buat yang terbaik, tak ada masalah. Tuhan memang suruh buat yang terbaik, tapi nawaitu kita tu kena jaga. Jangan kerana manusia, kerana Allah. Sebab apa bersih? Allah suruh bersih. Sebab apa kena buat kemah terbaik, pengurusan terbaik, sistematik? Sebab Allah suruh, bukan manusia suruh. Bila kerana manusia, sebab orang puji, habis jahanam, kita kata jahanam, letih. Hebatlah masjid apa? Dapat apa orang puji, lepas tu habis orang balik tidur. Lepas tu kita tak dapat apa, bukan dapat juta-juta mana. Betul? Dapat puji dah balik, tak ada apa. Punya tak ada apa. Makan puji tu. Makan puji. Ingat tak? Itu contohnya riya. Sayyidina Umar pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal yang sedang menangis. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, a'lamun nas bil halal wal haram, Mu'adz bin Jabal, di antara sahabat yang pakar dalam bidang hukum hakam, dalam bidang fiqh. Mu'adz bin Jabal, a'lamun nas bil halal wal haram, orang yang pakar tentang hukum halal haram, Mu'adz bin Jabal. Maka Nabi nanti jadi gubernur di Yaman, Mu'adz bin Jabal. Hebat dah. Sini Umar tanya, pasal apa hang duk nangis? Dia sedang duk nangis. Sini Umar dia katalah, kenapa hang nangis? Jawabnya, kerana ada hadis yang aku telah dengar dari Rasulullah yang mengatakan bahawa yasirul riya syirkun, sedikit saja riya pun jadi syirik dah. Riya ada sedikit pun jadi syirik. Syirik apa? Syirik yang kecil. Syirkul asghar, menyekutukan Allah, tapi bukan syirik akbar tu. Sebab syirik ni ada dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar sembah berhala, syirik kepada Allah dalam penyembahan kita, duk sembah selain daripada Allah, tu syirik. Yang ni dia menyekutukan Allah dalam ibadah, dalam niat dia, kerana Allah pun dia niat, kerana dunia pun dia niat, dua niat. Syirik dalam ibadah dipanggil syirik juga, tapi syirik kecil, asyirkul asghar. Syirik asghar kita buat hari-hari seumur doa ada. Apa ni? Iaitu riya tu. Salat tadi ni kerana Allah pun ada, kerana nak tunjuk manusia pun ada. Syirik. Apa makna syirik? Menyekutukan, menduakan Allah dalam ibadah kita, dalam niat ibadah kita. Itu makna syirik asghar. Kerana Allah pada, kerana nak tunjuk ke orang pada. Itu dia panggil syirik. Tuan-tuan kena jaga, sama-sama kita jaga, sama-sama. Haris Al-Muhasibi, siapa dia? Di bawah dia kata nama penuhnya Haris bin Asad Al-Muhasibi, seorang ulama di Baghdad, wafat pada tahun 243 Hijrah. Ini terkenal, seorang tokoh ulama tasawuf yang terkemuka. Ini Haris Al-Muhasibi. Dalam kata-katanya yang masyhur, disebut apa? Khiyaru hadhil ummah alladhi la tushghiluhum akhiratuhum an dunyahum wala dunyahum an akhiratihim. Sebaik-baik umat ini ialah mereka yang tidak terganggu akhirat mereka dari dunia mereka, dan tidak pula terganggu dunia mereka daripada akhirat mereka. Itu umat yang terbaik. Ini seorang tokoh ulama tasawuf terkemuka di kurun yang ketiga, asal daripada Baghdad. Haris Al-Muhasibi ini terkenal sebenarnya. Tuan-tuan jarang dengar nama dia, tapi dia popular di kalangan ilmuwan dan agamawan. Haris Al-Muhasibi, kurun ketiga, tokoh tasawuf ulama di kurun ketiga. Dikata sebaik-baik umat, dia kata khiyaru hadhil ummah, orang sebaik-baik umat, yakni orang yang tak terganggu akhirat dia kerana dunia dia, dan juga tak terganggu dunia dia kerana akhirat mereka. Diseimbangkan antara dunia dan akhirat. Faham? Ketika buat amalan-amalan urusan akhirat dia tak terganggu oleh dunia dia, dan ketika buat urusan dunia tak terganggu oleh akhirat mereka, tak ada masalah. Ketika cari nafkah dan sebagainya, urusan dunia kita jangan kita ganggukan dengan akhirat kita.
Sampai kadang-kadang orang semayang sampai tak pergi kerja, ada juga. Anak bini tak makan di rumah, dia duk kira dia punya konon-konon ibadah lah. Saya mengaji, saya ibadat, tu anak bini tak makan, happy depa. Tu masalah tu. Makan minum tu memang nampak dunia, tapi tanggungjawab kita. Betul tak? Jadi nampak gayanya orang macam di dalam situasi ini, dia seorang yang apa nama, ketika itu kita panggil terganggu dunia dia disebabkan akhirat dia. Ada juga. Jadi kesimpulan dia kita ambil yang sama. Bagi apa dah? Dipanggil seimbang antara dunia dan akhirat. Ini kata-kata hari muhasibi, tapi bukan dalam tajuk kita. Hari muhasibi ni kata apa? Bahawa ikhlas itu ialah engkau maksudkan. Ikhlas tu apa? Ni definition of ikhlas lah. Dia bagi definisi dia, ta'rifan tentang ikhlas. Ikhlas tu apa? Ikhlas tu maksudnya engkau maksudkan. Maksud ni mana engkau tuju lah. Engkau tujukan, halakan taat kepada Allah, tujukan kepada Allah, dan engkau tidak memerlukan kepada yang lain. Tuju tumpu kepada Allah. Maksud dengan Allah saja. Kita bermaksud untuk Allah saja, sampai kepada Allah, bukan kepada lain. Itu ikhlas. Tapi kalau cadang 2-3, datang solat subuh ni tujuan dia untuk apa? Sebab tu seorang lagi tokoh ulama tasawuf, zaman nama Dhunnun al-Misri. Dhunnun al-Misri juga terkenal macam ni. Dan tanda-tanda ikhlas seseorang 3. Tanda ikhlas seseorang tu nak tahu dia ikhlas tak ikhlas, ada 3 tanda. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya dia dalam amal dia tidak mengharapkan balasan akhirat. Itu berikhlas. Kita mari subuh ni nak pahala, nak bidadari, nak kenikmatan syurga. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Di dalam syurga tu apa saja yang diingini oleh nafsu kita, semua ada. Wa taladzul a'yun. Dia kata kalau betul aku nak kena kuat ibadat, pasal apa nak dapat atu, nak masuk syurga. Kurang ikhlas. Ikhlas lah, ikhlas bukan nombor 1 lah. Bukan ikhlas nombor 1. Dia mengharapkan balasan akhirat. Yang keduanya apa dia? Dia apa nama? Dia apa kita panggil? Tidak memandang amal dalam amal yang dia buat. Dia tidak memandang amal dalam amal yang dia buat. Dia tak rasa dia buat. Allahu Akbar. Suara siapa punya suara? Siapa bagi suara? Suara siapa? Hak siapa suara? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kita sembahyang subuh. Allahu Akbar. Tangan siapa? Siapa bagi diri? Tangan kita ke hak Allah? Tangan ni hak kita ke? Tangan ni siapa bagi diri? Allah. Ring kita, tenaga. Siapa bagi diri? Kalau ring tu hak kita, pasal apa orang lumpuh? Orang lumpuh bangkit lah. Jalanlah, larilah. Pasal apa tak berlari? Tak ada lah. Pasal apa tak berlari? Tak ada lah. Pasal apa tak berlari? Bukan hak kami. Botol Allah dah. Ya, dia stroke meleleh. Pasal pada meleleh, tahan lah. Tolong kata hang punya, akulah, kita lah. Tak nampak Allah, tenggelam Allah, tak nampak nikmat Allah, tak nampak kurnia Allah, segala-galanya. Akulah, kita lah. Lalu ni ayat liuk dah meleleh, awak tak tahan. Almarhum tu Saleh rahimahullah. Dia kata, mu tengok orang nak mati tu. Orang nak mati tu kreh. Ni ayat dia lah ni. Orang nak mati sakit duk kreh duk kreh. Siapa mau mati dia? Siapa mau mati? Tahan lah. Tahan. Jangan bagi mati. Siapa mau mati? Ada tuan-tuan nak mati yang tak dengar tak? Umur 70 tak awak ni angkat. 70 orang angkat lah, mati lah.
Ada umur 90 tak mati. Tak apa. Tak apa, umur banyak. Ini tak ada kena mengenal dengan orang yang hidup. Ada. Dah umur 70 nak umur apa? 80 ke, 90 ke. Saya tengok mereka sihat umur 90 tak? Tak apa lah. Nah, siapa mau mati dia awak tak tahan. Kan? Jadi janggut putih awak tak tahan bagi hitam. Tahan jangan bagi hitam. Itu menunjuk kata kelemahan dan kedaifan kita sebagai makhluk Allah Taala. Jadi kekerdilan kita, kelemahan kita sebagai makhluk, itu menunjuk kata semua ini adalah milik Allah. Betul. Dah tahu milik Allah, pasal apa nak bangga? Dah tahu kepandaian kita, kebolehan, kemahiran hak Allah, pasal apa nak bangga? Masa itulah tuan-tuan, kalau kita sedar, kita sedar kata diri, kehinaan diri kita, kelemahan diri kita, ketika itulah baru timbul apa satu sifat apa dia tuan-tuan, atau akan hilang ketika itu sifat-sifat yang mazmumah tadi. Tak ada riak. Pasal aku nak riak bukan hak aku. Pasal apa aku nak ujub bukan hak aku. Pasal apa aku nak sum'ah bukan hak aku. Hak aku tak apa. Boleh tahu hilang. Itu antara dia punya terapi dia. Tips cara-cara dia nak bagi hilang sifat-sifat tersebut. Kalau tak duk mari saya ada marah dia bos puji dah sikit tadi dalam majlis sebut nama. Dia tak sebut nama saya. Sebut nama saya yang antara NGO yang ada, NGO yang memang saya di belakang. Tak sebut langsung kami. Saya dengar telinga saya. Tak apalah. Ada lagu tu. Kecewa pasal tak sebut nama. Macam-macam. Gaduh kadang-kadang. Sanggup gaduh dengan kawan pasal tak sebut nama dalam majlis. Kami teruk. Peluh petang kering tu. Buat kerja ni NGO ni, baju boleh perah punya peluh. Perah, terbit peluh, terbit ayam macam basah baju punya. Tapi tiba-tiba dalam majlis tu penyerahan tak sebut dipot. Saya dengar telinga saya lah. Macam mana? Apa ini? Tu kata. Tu tadi kata tanda ikhlas 3. Pertama tadi apa? Saya ingat lah. Apa dia? Yang pertama apa? Ialah orang yang tak mengharapkan balasan akhirat. Yang kedua, dia tidak menang amal yang dia buat. Yang ketiga, apa dia yang ketiga? Dia tidak menang amal yang dia buat. Ketiga cerita dia. Lagi cerita. Baca dulu. Tadi ingatlah. Baik. Itulah ini kata dia. Kemudian dikata riya itu katanya ada 2 macam. Harith Al-Muhasibi sebut. Harith Al-Muhasibi sebut, dia kata riya itu ada 2 macam. Pertama, engkau mengqasad, meniatkan taat kepada manusia. Dia niat taat yang dibuat tu kepada manusia, bukan kerana Allah. Yang kedua, engkau maksudkan ibadah itu kepada manusia dan kepada Allah. Dia syak 2. Niat kerana Allah pun ada, niat kerana manusia pun ada. Kedua-duanya itu adalah memusnahkan amal, tak terpakai. Tuan-tuan, Abu Lais As-Samarqandi, seorang ulama fiqh dan tasawuf juga, wafat pada 373 Hijrah. Dia berpendapat bahawa apa yang dikerjakan kerana Allah adalah diterima, dan apa yang dikerjakan kerana manusia adalah tolak. Ikut pandangan dia ni, Abu Lais As-Samarqandi, dia kata kalau kita buat kerana Allah diterima, kalau kita buat kerana manusia ditolak. Tak ada apa, rugi. Jadi rugi. Amal yang dicampuri riya bukanlah amal yang bersih, malah itulah amal yang menipukan diri, yang mengotorkan jiwa dan menghampakan harapan. Kotor habis, merosakkan amal kita. Rasulullah SAW menamakan riya sejenis syirik yang paling halus, sebagaimana sabdanya, akhafu ma akhafu alaikum asyirk asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya, rawahu Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi kata apa? Yang amat aku takuti, dia kata, atas kamu ialah syirik yang paling kecil, halus. Kemudian ditanya apa dia tu? Dia kata riya. Riya itulah syirik al-asghar. Riya adalah syirik yang kecil. Nabi sebut sendiri kan? Riya itu biasanya ada pada amal, iaitu amal itu dikerjakan untuk diperlihatkan kepada orang. Dia buat apa-apa amalan, macam kita tak lama lagi korban, buat kerana Allah. Walaupun masjid kita buat 30 ekor, tak apa, orang nak bunyi biar pi. Orang nak bunyi balai
balagi. Betegi. Orang nak puji balagi. Biar pergi mereka nak puji, kami buat bukan kerana puji, kerana Allah. Syiar. Korban ni macam syiar juga lah. Kan? Syiar juga. Kita tunjuk untuk sebagai tanda kata kewujudan. Kewujudan kaum muslimin di negara kita, di tempat kita. Syiar Islam itu dihidupkan, lambang-lambang Islam itu dihidupkan. Faham? Kalau tak sunyi, tak ada apa. Itu tak ada masalah. Iaitu diperlihatkan amal untuk orang dan pula pada meninggalkan amal. Sama juga. Buat amal kerana orang, riak juga, syirik juga, dan tinggal amal kerana orang pun riak juga. Riak ni ada dua lah. Maknanya sama ada kita buat kerana orang ataupun kita tinggalkan amal kerana orang pun dia panggil riak. Dia tak buat amal tu kerana orang, riak juga, menunjuk. Iaitu amal itu tidak dikerjakan kerana orang pun riak. Jadi beramalnya atau tidaknya adalah kerana orang lain. Sama ada dibuat kerana orang riak ataupun ditinggalkan amal kerana riak, itu pun kerana riak. Dalam hal ini Fudail bin Iyad, seorang ulama tasawuf yang wafat pada tahun 187 Hijrah, berasal daripada Kufah, dia menetap di Madinah. Fudail Iyad, ini pun ulama yang terkenal. Telah berkata secara berterus terang, tarkul amal min ajli nas riya'un wal amal min ajli nas syirkun wal ikhlasu ayyu'afiyaka Allahu minhuma. Meninggalkan amal kerana manusia adalah riak, beramal kerana manusia adalah syirik. Kita tinggalkan amal kerana manusia, nama riak, dan kita beramal kerana manusia itu syirik kecil. Syirik kecil menyekutukan Allah dalam niat kita. Riak itulah juga. Kata riak tadi kan. Syirik. Tu. Jadi kedua-duanya kita jangan buat. Ikhlas itu ialah Allah menyelamatkan engkau daripada keduanya. Ikhlas apa dah? Allah Ta'ala selamatkan engkau daripada kedua-dua. Jangan ada beramal kerana manusia dan jangan tinggalkan amal kerana manusia. Itu engkau berada di zon yang selamat daripada COVID. Bukan COVID-19, COVID riak. Dalam hadis kursi Tuhan sebut, ni hadisnya di kursi, anna aghna syuraka, yani syirki man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Hadis riwayat Muslim hadis kursi ni. Aku terkaya, aku tu Allah. Walaupun tidak sebut hadis kursi, tapi gayanya hadis kursi. Aku terkaya daripada segala sekutu, daripada sekutu. Barang siapa mengerjakan suatu amal yang ia sekutu bersertaku padanya, amal tu akan yang lain daripada aku tinggalkan dia beserta sekutunya itu. Tuhan kata, aku ni terkaya daripada sekutu-sekutu. Rakan-rakan kongsi tak ada. Pasal apa buat amal, hampa sekutukan aku. Kerana aku pun ada, kerana manusia pun ada, Tuhan bawa. Amal yang sekutukan tidaklah benar-benar merupakan amal yang ikhlas, kerana orang yang mengerjakannya masih mengharapkan suatu faedah yang berasing-asingan selain daripada Allah. Ada faedah dunia. Kerana ini maka amal yang menjadi sia-sia tidak diterima oleh sisi Allah, sebagaimana yang dipahamkan daripada hadis tersebut. Imam Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah, dalam ulasannya mengenai perkara sekutu, dia kata apa? Bahawa sekutu pada amal yang menghilangkan pahala ialah sekutu dengan perasaan riya. Ini pendapat Imam Ghazali. Dikata sekutu dalam amalan niat kita tu, kalau kita niat sekutukan kerana Allah pun ada dan kerana riak pun ada. Kalau kerana Allah pun ada tapi kerana yang lain daripada riak, tak apa, ada pahala. Jangan kerana riak saja, nak tunjuk-tunjuk. Contohnya cari bagi contoh bawah. Ada pun sekutu dengan yang lainnya, lain daripada riak. Ada dua niat juga, tapi kerana Allah ada kerana lain daripada riak. Bukan kerana riak memang tak dapat pahala. Mana dia? Ada persekutu dengan yang lain daripada riak, tidaklah menghilangkan pahala sama sekali. Macam mana? Hal ini samalah seperti urusan haji yang dikerjakan dengan maksud berniaga. Saya memang tahun ni nama saya nak pergi haji, tapi sampai itu saya nak berniaga. Nak berniaga pun ada. Nak berniaga tu bukan riak kan? Nak berniaga pun ada kerana Allah buat dia. Itu dia tak dapat pahala. Ikut ikhlas dia. Dapat juga. Kata Imam tadi. Pakai hani nampak ni sikit. Dan dengan urusan perang yang dimaksudkan untuk mempertahankan agama di samping mendapatkan rampasan harta.
Oh, kita kalau pergi perang zaman Rasulullah dulu pun, sambil kita perang, lepas tu harta rampasan dapat ada masyarakat brim lah. BPN lah dapat, ada masyarakat job lah. Perang, seruan jihad. Masa tu kan diserukan seruan jihad. Gendang perang berbunyi. Kat waktu pengkaluan Nabi, pasal apa? Job, masyarakat ada job. Perang tu tapi dia kata job. Pasal ada masyarakat. Contoh, kalau pergi perang kerana Allah tapi dalam masa sama ada job. Boleh tak dapat pahala juga. Jadi dia kata orang yang mengerjakan haji dengan maksud yang tersebut, tujuan untuk nega sama kerana Allah akan mendapat pahala menurut kadar niat dia, niat yang ikhlas tadi. Manakala orang yang berperang itu pula akan mendapat pahalanya walaupun akan berkurangan daripada yang sepatutnya. Kurang sikit lah pasal yang ada niat dua. Tapi asalkan jangan niat riak, kata Imam Ghazali, ada pahala sikit lagi. Dalam pada itu beliau menegaskan pula bahawa bagi menentukan berpahala atau tidak suatu amal yang disekutukan itu hendaklah diperhatikan kepada sebab-sebab yang menggerakkan amal. Apakah benda yang mendorong dia boleh beramal? Iaitu manakah di antara sebab-sebab yang mendorong tadi yang telah kuat? Adakah sebab agama atau sebab dunia tadi? Sebab nak pergi haji sungguh ke ataupun nak berniaga kuat? Imam Ghazali kita tengok. Kita buat kajian tengok. Buat research sikit lah. Dia kata. Kemudian, adakah sebab agama atau sebab dunia atau sebab kedua-dua sekali? Sama-sama kuat. Andai kata didapati sebab agama lebih kuat, maka berpahala lah. Sebab agama tu, sebab nak buat haji tu kuat. Nego ni saya tak tahu mana, saya nego minyak wangi bukan tahu mana, boleh tak sambil-sambil lah. Boleh duduk kopi. Katalah dia lebih sebab agama tu. Saya nak pergi perang, nak pergi kerat tengkok dia tapi sambil-sambil tu boleh sekupang dua boleh. Tak apa, tak tahu mana saya pada duit. Contoh beri itu pun tak habis kan. Contoh itu dapat pahala. Tetapi kalau didapati sebab dunia lebih kuat atau keduanya sebab itu sama kuat dan sama berat, maka tak ada pahala. Mazali kata kalau sebab untuk buat haji dengan nak berniaga sama-sama 50-50 tak ada pahala apa. Ataupun sebab dunia lebih kuat lagi tak ada pahala. Sementara Syekh Izzuddin Abdul Salam, misalnya seorang mujtahid dalam mazhab Imam Syafi'i, ahli ijtihad dalam mazhab Syafi'i, dari di Baghdad berpindah ke Mesir menjadi hakim dan sebagainya. Apa? Dia terkenal Izzuddin Abdul Salam. Dia pernah ditanya orang tentang kelakuan orang yang sembahyang, yang memanjangkan rukun sembahyangnya kerana manusia. Orang tu dia sembahyang, dia panjangkan rukun sembahyang berdiri ke apa, tapi dia buat tu kerana manusia. Tanya fatwa dia mujtahid dalam mazhab Syafi'i, mujtahid mazhab apa pandangan dengan orang macam tu. Lepas tu dia kata apa? Beliau menjawab, saya mengharapkan bahawa tidaklah dihapuskan pahalanya jika perbuatan sekutunya itu harap tak hilang lah, iaitu memanjangkan rukun kerana manusia pada sifat amal itu saja. Tetapi jika sekutunya itu didapati pada asal atau dasar amal, itu penting sekali ya. Nak tunjuk tu yang paling penting lah, mendominasi, menguasai, iaitu qasad sembahyangnya itu kerana Allah dan kerana manusia, maka teranglah tidak diterima sembahyangnya. Ada sembahyang tu kerana Allah boleh, kerana manusia boleh, maka tidak ada pahala apa-apa. Kata siapa? Izzuddin Abdul Salam. Habiskan tu lah. Habiskan tu. Okey. Kita akan masuk insya-Allah di siri akan datang untuk tajuk kecil juga sebagai penutup bagi hadis yang pertama, iaitu dengan tajuk penunjuknya ataupun dilalah daripada hadis ni. Apa dilalah yang boleh kita ambil pengajaran-pengajaran dalam hadis yang pertama insya-Allah. Ini saya yang senang-senang kita baca laju dulu, tak ada apa, sebab kalau baca sikit-sikit kuliah bulanan kan. Ini habis satu tajuk lah, tajuk kecil biarlah. Kita akan masuk tajuk kecil yang terakhir untuk hadis yang pertama, baru kita masuk hadis yang kedua. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita hari ini kita ada buat juga untuk lancarkan dana. Tuan-tuan pun faham, kita dengan Ramadan baru ni pun boleh kata tak ada masuk lah untuk dana pengurusan kita Yayasan Wafas. Jadi tuan-tuan, kita lepas ni kita masing-masing pun ada terkesan dengan COVID, termasuk pengurusan kami lah Yayasan Wafas. Jadi kita buat
dan kita lancarkan dana untuk tuan-tuan yang ada rezeki lebih nak kongsi, boleh tertabung kita sediakan untuk dana pengurusan kita lah. Yayasan Al-Wafas. Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu sallama ala nabiyil arabil hashimi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا ورض عنا واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.